Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Flayana Marilyn, anak Prancis. Dan saya Emilia Natasha, sebagai tamu. Hari ini kami akan membincangkan tentang krisis air bersih di Sabah, Malaysia. Gangguan bekalan air yang berlarutan dan tidak menentu di beberapa daerah seperti Papar, Kota Marudu, Tuaran, dan juga institusi seperti Universiti Malaysia Sabah UMS. Keadaan ini berpunca daripada beberapa faktor seperti kemarau teruk akibat perubahan iklim, infrastruktur air yang usang, dan pengurusan sumber air yang tidak efisien. Penduduk terpaksa menggunakan alternatif seperti pam air tambahan atau menadah air hujan untuk meneruskan kehidupan seharian. Namun, tindakan mereka telah menimbulkan konflik apabila pihak Jabatan Air Negeri Sabah menjalankan penguatkuasaan undang-undang dengan merampas peralatan tersebut atas alasan penyalahgunaan sistem. Dilema moralnya, pihak berkuasa seperti Jabatan Air Negeri Sabah mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap penduduk yang menggunakan pam air tambahan untuk meningkatkan tekanan air. Penduduk terpaksa berbuat demikian untuk keperluan asas harian seperti mandi, memasak dan mencuci. Namun tindakan ini dilihat oleh pihak berkuasa satu bentuk penyalahgunaan sistem air awam yang boleh mengganggu tekanan untuk kawasan lain. Konflik nilai yang timbul adalah yang pertama, hak aktif dan penguasaan undang-undang. Penduduk percaya mereka berhak mendapatkan bekalan air bersih sebagai hak aktif mereka. Namun penguasaan undang-undang oleh Jabatan Air Negeri Sabah menekankan kepentingan pematuhan prosedur dan keadilan sistematik. Yang kedua adalah keadilan sosial dan kesamarataan teknikal. Ada kawasan yang menerima bekalan air lebih stabil berbanding dengan kawasan yang lain, menyebabkan ketidaksamarataan dalam pemilihan sumber asas. Keperluan untuk merampas pam dilihat tidak adil kerana menghukum mereka yang sudah terpilih. Dan ini adalah beberapa pihak yang terlibat. Penduduk tempatan khususnya di kawasan Papar, Kota Marudu dan Tuaran. Jambatan Air Negeri Sabah dan Negara Kerajaan Negeri, pelajar dan kaki tangan institusi UMS, NGO dan media tempatan yang menyorot dan membela nasib rakyat. Teori falsafah atau teori etika yang ada dalam kes ini adalah etika utilitarianisme dari Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Utilitarisme adalah teori etika yang menilai moraliti sesuatu tindakan berdasarkan sejauh mana tindakan tersebut. Dalam konteks krisis air di Sabah, ramai penduduk terpaksa menggunakan pam tambahan secara tidak sah bagi mendapatkan bekalan air bersih. Mereka melakukannya untuk memenuhi keperluan asas seperti memasak, mandi, dan menjaga kesihatan ahli keluarga, terutamanya anak dan warga emas. Daripada sudut pandang utilitarisme, tindakan ini adalah bermoral kerana ia memberikan manfaat nyata dan segera kepada kumpulan yang paling terkesan. Mereka bukan bertindak ikut keuntungan pribadi, tetapi untuk kelangsungan hidup. Sebaliknya, pihak JANS melarang penggunaan pam tambahan atas alasan untuk mengelakkan kemusnahan, kerosakan sistem paip dan menjaga kepentingan kolektif jangka panjang. Namun begitu, kita boleh analisiskan di sini dari sudut utilitarisme, tindakan penduduk lebih selaras dengan prinsip moral kerana mereka bertindak bagi mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan maksimum dalam situasi kecemasan. Etika moral yang kedua ataupun teori falsafah adalah deontologi dari Immanuel Kant. Teori deontologi pula menilai tindakan bukan berdasarkan hasilnya, tetapi berdasarkan prinsip moral dan kewajipan. JANS bertindak berdasarkan prinsip bahawa semua pengguna harus mematuhi peraturan dan tiada sesiapa dibenarkan mengubah sistem sesuka hati. Namun, Immanuel Kant juga menegaskan bahawa setiap manusia mempunyai maruah. Dari perspektif deontologi, kewajipan untuk menjaga maruah dan hak asasi manusia adalah lebih utama. Maka, walaupun tindakan JANS sah dari segi undang-undang, ia boleh dianggap tidak bermoral
jika tidak disertai dengan keprihatinan terhadap penderitaan rakyat. Krisis air bersih ini berkaitan dengan Maklumat Pembangunan Mampan SDG 13, yaitu tindakan terhadap perubahan iklim. Krisis air ini tidak boleh dilihat secara terpisah daripada perubahan iklim global. SDG 13 menekankan perlunya tindakan segera untuk menghadapi kesan perubahan iklim, termasuk meningkatkan ketahanan infrastruktur air, mengurus sumber air secara lestari, dan meningkatkan kesedaran awam tentang adaptasi iklim. Fenomena seperti kemarau panjang dan cuaca ekstrim telah memberi tekanan kepada sistem bekalan air di Sabah. Langkah-langkah seperti pembenahan awan dan pelaburan dalam loji rawatan air adalah usaha positif. Namun, ia belum mencukupi untuk membantu rakyat yang paling terkesan, terutama di kawasan luar bandar dan pendalaman. Adalah refleksi diri kami. Saya belajar bahawa air adalah hak asasi manusia dan tagihan yang adil. Inilah tanggungjawab bersama. Krisis ini menyedarkan saya bahawa perubahan iklim memberi kesan yang nyata kepada masyarakat. Oleh itu, saya perlu lebih bijak menggunakan air dan menyokong usaha melindungi alam sekitar secara adil dan berarti. Melalui kes ini, saya dapat refleksi diri saya. Krisis air ini mengajar saya untuk tidak mengambil mudah sumber alam. Kita sering membazir air tanpa sedar, padahal ada masyarakat lain memerlukan bekalan air bersih. Kini, saya menggunakan air dengan lebih cermat dan berazam untuk menjimatkan air dalam kehidupan seharian demi kelestarian alam sekitar. Itu saja dari kami. Terima kasih. Terima kasih.